Dengan izin mahkamah, pihak-pihak yang sama, sebelum diteruskan oleh Datuk Farhan, saya mohon direkodkan semalam pihak di Timbalan Pendakwa Raya mereservekan keterangan SP1 berkenaan video yang viral tersebut, dan kami juga reservekan cross Memang dia isu tersebut. subjek kepada cross lah. Setiap apa yang dia reserve, Terima kasih, subjek Tuan. kepada cross. Okey. Dengan izin Tuan Hakim. Ya. Okey, Puan Zu ya. Ya. Saya akan go through keterangan Puan Zu yang Puan Zu telah berikan semalam. Tak semualah tapi kebanyakan. Dengan izin Tuan. Okey Puan. Keterangan Puan semalam, Puan katakan pada 24 Jun Puan telah bawa keluar seorang kanak-kanak sindrom Down syndrome bernama Bella daripada rumah Bainun. Yang mana di dalam kes ini kita rujuk kepada sebagai kondo. Sepanjang masa sebelum 24 Jun ni Puan, berapa kali Puan masuk ke dalam rumah tersebut? 3 kali. 3 kali ya. Dan sepanjang 3 kali masuk ni, berapa jam Puan habiskan masa di dalam rumah tersebut? Lebih daripada 4 jam. Dan dalam keterangan Puan juga, Bainun telah pindah ke rumah tersebut selepas Oktober 2020, betul? Penghujung Oktober 2020. Sebelum Oktober 2020, ketika Bainun menetap di rumah di Jalan Kukuban, berapa kerap Puan ke sana? 2 atau 3 kali seminggu. Okey. Dua hingga kali seminggu ni sebelum atau selepas Bella tiba di rumah tersebut? Sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas ya. Dan sepanjang 2-3 kali seminggu ni, berapa jam Puan habiskan masa di rumah Bainun di Jalan Kukuban? Depends, kalau paling sekejap dalam 10-15 minit, paling lama dalam 1 atau 2 jam. So daripada apa yang Puan katakan ni, ini boleh saya simpulkan bahawa Puan tidak menghabiskan masa yang lama di rumah tersebut. Setuju? Tak habiskan masa yang lama tu berapa lama? Kalau sekali datang tu setengah jam, mungkin 2-3 kali seminggu, kalau kita proratekan dalam masa setahun tu, saya rasa sebulan Puan. Bagi saya Tahun lah, sebulan. Lama atau sekejap? Pada pandangan Puan. Pada pandangan saya menghabiskan masa yang cukup untuk mengenali penghuni rumah bonda dan anak-anak di sana. Masa yang cukup untuk mengenali penghuni di rumah bonda ya? Ya. Dalam pengetahuan Puan, berapa ramai penghuni di rumah bonda? Dia depends sebab selalu keluar dan masuk, tetapi pada satu-satu masa
dalam lebih kurang 20 ke 25 orang. 20 ke 25 orang ya. Setuju saya katakan bahawa penghuni rumah bonda sepanjang masa ada lebih daripada 60 orang. Termasuk bayi dan kanak-kanak. Sebab penghuni Orang boleh setuju. jadi Setuju tak setuju? tak setuju. Tak setuju Okey. Sebagai sukarelawan puan arif mengenai dengan objektif rumah bonda ditubuhkan, betul? Betul? Dan 60 orang lebih yang saya sebutkan tadi adalah mereka yang memenuhi objektif tersebut. Puan setuju? Tidak. Tak setuju Okey. Ketika Bainun telah pindah ke kondo dan dalam keterangan puan juga semalam, puan pada pandangan puan rumah tersebut tidak selamat untuk kanak-kanak, betul? Betul. Soalan saya puan, puan ada ambil diploma penjagaan kanak-kanak? Isu ni Tidak. ada kan? Peguam isu ni dah Yes, ditimbulkan. I'm just treading the water je. I'm not going into depth about this. Itulah ditanya oleh rakan Saya bijaksana dah sebentar catat tadi. lah. Apa nak tanya lagi? Dia dah setuju semalam dia bukanlah orang yang berkelayakan untuk ni. Benar. So maksudnya tak perlulah tanya. Satu soalan je, tu je. Okey. Puan ada berapa orang anak puan? Anak kandung 4 orang dan anak tiri 3 orang. Dan puan pandu kereta apa? BRV, Honda. Honda BRV. Dan macam mana puan membawa 7 orang anak berserta dengan puan sendiri dan suami, serta suami? Minta maaf. Soalan boleh ulang? Macam mana puan bawa diri puan sendiri dan juga suami serta 7 orang anak di dalam kereta BRV, Honda BRV? Kereta Honda BRV mempunyai 3 row. Saya dan suami di bahagian depan. 3 orang anak di bahagian kedua dan 4 orang anak saya di bahagian belakang. Tetapi pada masa sekarang memang kami tak bawa BRV untuk pergi ke mana-mana lah kerana dah tak muat. Dan setuju kalau saya katakan bahawa kadang-kadang kita terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan. Setuju? Kadang-kadang. Setuju tak? Setuju? Okey. Saya pergi kepada ketika pada 24 Jun ya, ketika puan terkejut tengok keadaan Bella. Dan dalam keterangan puan, selama 10 minit puan terduduk disebabkan puan kesian dan terkejut melihat keadaan Bella yang busuk serta hamis. Dan dalam keterangan puan juga, puan kata puan telah ke rumah Bainun, ke kondo bersama dengan seorang individu bernama Aidil. Setuju? Setuju. Dan dalam keterangan puan juga, puan nyatakan bahawa individu bernama Aidil ini ialah pembantu kepada Bainun. Setuju? Setuju. Dalam pengetahuan puan, berapa kerap Aidil menghabiskan masa di kondo tersebut? 5 hari seminggu. 5 hari seminggu ya. Dan saya cadangkan kepada puan bahawa Aidil lebih tahu dengan apa yang berlaku
di dalam rumah tersebut. Setuju? Tidak setuju. Dan dalam pengetahuan puan, puan katakan bahawa tugas Aidil adalah sebagai lebih kurang macam staf sokongan untuk bawa kanak-kanak keluar ataupun untuk hantar makanan, macam tu. Ya, setuju. Setuju ya? Dan dalam keterangan puan, puan katakan puan hanya 3 kali sahaja ke kondo tersebut dan lebih kurang 4 jam setiap kali puan datang. Tetapi Aidil yang bekerja 5 hari seminggu tidak tahu apa yang berlaku dalam rumah tersebut. Betul? Betul. Dan boleh maklumkan kepada mahkamah apakah tugas puan di rumah bonda Rumah bonda di Jalan Kukuban? sepanjang masa? Di rumah bonda di Jalan Kukuban ke? Okey, kita mulakan daripada Jalan Kukuban. Apa tugas puan di rumah bonda semasa rumah bonda berada di Jalan Kukuban? Sebagai sukarelawan. Apakah tugas puan? Saya tak ada tugas spesifik. Sebagai sukarelawan, saya akan bantu apabila Siti Bainun memerlukan bantuan. Contohnya, nak membeli barang-barang dapur, barang-barang keperluan bayi, susu pampers bayi, mohon pasang CCTV, aircon, dan juga ada kalanya memohon saya untuk menghantar penghuni dan bayi-bayi untuk buat check up. Dan tugas-tugas yang baru puan maklumkan ni, sekiranya Bainun meminta pertolongan puan, setuju? Setuju? Dan kalau Bainun tak panggil, puan tak datanglah. Betul? Tidak setuju? Okay. Sebelum 24 Jun ya puan. Dan dalam keterangan puan juga, puan pertama kali nampak Bella dalam keadaan sedemikian dengan luka melecur. Betul? Betul. Dan dalam keterangan, minta maaf, dan saya cadangkan bahawa luka tersebut telah kering yang mana menunjukkan bahawa ia telah berlaku dalam satu tempoh yang lama. Betul? Setuju saya katakan ini? Minta maaf. Setuju tak saya katakan macam tu? Sekejap. Mohon ulang soalan. Okay. Disebabkan keadaan luka pada badan Bella tu dah kering, menunjukkan bahawa kecederaan tersebut telah berlaku dalam satu tempoh yang lama. Setuju tak? Tidak setuju. Tak setuju. Tetapi ianya bukanlah satu luka yang baru, betul? Mohon ulang soalan saya. Dia bukan satu kecederaan yang baru berlaku, betul atau tidak? Tidak setuju. Luka tu dah kering, betul? Tak kesemuanya. Tak Kebanyakan daripada luka tersebut telah kering, betul? Mohon soalan. Kebanyakan daripada luka tersebut telah kering, betul atau tidak? Ya, betul. Dan yang basah hanya ada di Arif, tangan, betul? Ya Arif, saya mohon untuk peguam bertanya saya dengan nada yang lebih terang dan tidak menjerit. Sebab saya rasa macam tak selesa ditanya dalam nada begitu. Peguam tanya dalam keadaan biasa, macam peguam sebelum-sebelum. Sekiranya saksi menjawab soalan saya seperti mana yang ditanyakan, saya akan rendahkan nada saya, tuan. Saya akan cuba memahamkan soalan ni Arif, tapi tidak perlu menjerit kepada saya. Tak perlu menjerit ya? Okey, kita start balik. Okey. Kebanyakan daripada luka tersebut telah kering, betul?
Betul. Dan hanya luka di tangan saja yang masih lagi basah. Betul. Setuju? Luka yang kering menunjukkan bahawa kecederaan tersebut telah berlaku dalam satu tempoh yang lama. Setuju? Setuju? Dan saya cadangkan bahawa terdapat orang lain yang tahu mengenai insiden tersebut. Setuju? Setuju? Dan puan mungkin baru tahu mengenai kecederaan tersebut. Betul? Betul? Dan puan pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya pada waktu itu. Betul? Betul? Dan puan pun tak nampak macam mana kecederaan itu berlaku pada Bella. Betul? Betul? Dan puan pun tak tahu siapa yang boleh ceritakan kepada puan macam mana kecederaan tu boleh berlaku pada Bella. Betul? Sekali lagi, kamu Dan puan pun tak tahu siapa yang boleh ceritakan kepada puan macam mana kecederaan tersebut boleh berlaku pada Bella. Setuju? Pada masa itu, ya setuju. Dan dalam pengetahuan puan, puan hanya nampak seorang kanak-kanak dengan parut melecur. Betul? Tidak setuju. Okey puan, luka yang dah kering kita panggil parut. Saya tahu, tapi bukan hanya dengan parut. Tapi okey tak apalah, saya ubah soalan lah puan. Pada waktu itu puan hanya nampak seorang kanak-kanak dengan luka. Betul? Ya, setuju. Peguam ada banyak lagi kan? Banyak soalan lagi kan? So, saya tengok saksi pun sudah penat sebenarnya. So, Benar tuan. So, Sekiranya diizinkan tuan, saya rasa saya ada banyak lagi soalan. lagi soalan. Saya pohon untuk saya punya pemeriksaan semula disambung sambung esok. esok lah. Kita bagi rehat dulu. So, kalau kita pun tak akan habis hari ni. Ada lagi pemeriksaan semula yang akan ditanya oleh timbalan pendakwa raya nanti pada puan. Benar. Habis peguam bela yang 3 dan keempat akan ada lagi satu soalan, peringkat soalan oleh timbalan pendakwa raya untuk soal balik mana-mana yang inkonsisten dengan keterangan asas. Jadi kena ada masa yang lama lagi. Jadi kita berehat dulu. Saya pun nak puan rehat supaya lebih mudah menjawab soalan. Jadi puan lepaskan sementara menjadi saksi. Kita sambung esok pukul 9.30 pagi. OKT dilanjutkan jaminan. Terima kasih. Besok jam 9 ya Tuan? 9.30. 9.30. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih semua. Mahkamah, tangguh. Terima kasih tuan.